insyaallah. Insyaallah. Bateri tu apa dia pakai? Okey. Kita mulakan kuliah Maghrib malam ni dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam insyaallah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadid mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah terhadap apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari akhirat. Hari esok atau akhirat. Dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah taala itu Maha meliputi terhadap apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Maksudnya, setiap daripada umat aku, kata Rasulullah, masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang taat padaku, itulah orang yang akan masuk syurga. Dan barang siapa yang melakukan maksiat ataupun derhaka kepada apa yang aku perintahkan, mereka termasuk orang-orang yang enggan. Alhamdulillah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata al khairi ibtigha'a wajhillahi wa maratihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Saja aku berniat belajar dan mengajar, mengambil dan memberi peringatan, memberi dan mengambil manfaat, memberi dan mengambil faedah, mendorong kepada teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada hidayah Allah dan beri petunjuk kepada kebaikan. Kerana semata-mata untuk mengharapkan kepada keridaan Allah Ta'ala. Wa qurbihi wa sawabihi, mendekatkan diri serta mengharapkan pahala daripadanya. Allah yang maha tinggi lagi maha suci. Alhamdulillah. Yang saya muliakan Fadil Tuan Imam kita malam ini, salat maghrib. Seluruhnya saya muliakan Tuan Bilal, seluruhnya pengurusi surau, jawatan kuasa surau,
sidang jemaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahmat taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dapat bersama lagi pada malam ini untuk kita menyambung kuliah kita, kuliah akidah ataupun tauhid, kitab Hakikat Hidup Beriman. Muka surat apa tuan? 103. Okey, hukum dalam ilmu tauhid. Baik. Hari itu kita dah lihat tentang definisi tauhid, kemudian sejarah tauhid kan secara ringkas, dan siapa yang mengasaskan akan ilmu tauhid, iaitulah Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Maturidi. Jadi pada malam ini kita lihat hukum dalam ilmu tauhid. Qala musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fi dar amin. Untuk mengenal Allah Taala dan mengetahui sifat-sifatnya, maka wajib ke atas setiap mukallaf untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Pengertian hukum adalah isbatu amrin ila akhara, ijaban aw salban. Isbatu amrin ila akhara, ijaban aw salban. Maksudnya apa tuan-tuan? Menetapkan sesuatu kepada perkara yang lain, adanya ataupun tiadanya. Ijab mana adalah, salab mana tiada. Menetapkan sesuatu pada perkara yang lain, adanya ataupun tiadanya. Ini salah satu definisi lah. Sebenarnya tarikh hukum ni ada banyak jugalah. Antaranya inilah kan, ataupun isbatul amrin di amrin, menetapkan suatu dengan suatu benda lain, itu pun dinamakan sebagai hukum lah. Ini daripada definisi sini. Tapi yang kita biasa dengar hukum ni apa dia tuan-tuan? Hukum, biasa hukum ni memutuskan lah. Apa kita nak hukum orang ni? Kan? Apa kita nak hukum orang ni? Apa yang kita nak putuskan kepada orang ni lah. Nak hukum kan, halal ke, haram ke, halal darah ke, tak halal darah ke dan sebagainya, itu kerana sebagai hukum. Hukum ni banyaklah pecah-pecahan daripada hukum. Baik. Kalau sini sebut ada 3 pembahagian hukum. Hukum-hukum tersebut bagi pada 3. Pertama, hukum akli. Pertama, hukum akal. Yang kedua, hukum syarak. Yang ketiga, hukum adi, hukum adat. Pertama, hukum akal, makna dari segi logik akal kita, kan? Kemudian hukum syarak. Hukum syarak ialah hukum yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para nabi lah, para rasul, mereka ada membawa hukum syarak mereka sendirilah. Nabi ada hukum yang Nabi bawa sendirilah, berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Hukum syarak. Baik, kemudian hukum adi, hukum adat. Di segi adat, adat bersindikan hukum, dah dengar kan? Adat bersindikan hukum. Sebenarnya adat pun boleh jadikan hukum. Bila in case kalau seandainya dalam Quran hadis dah tak ada dah. Tak jumpa lah, Quran hadis pun tak ada jumpa. Kemudian jadi disebabkan tak ada Al-Quran hadis, ijma' ulama pun tak ada. Jadi tengok pada adat. Al-adat muhakkamah. Adat pun boleh jadikan hukum lah. Ma lam yata'arrid bi syari'atihi. Selama mana tidak bertentangan dengan syariat. Selama mana tak tentang syariat, boleh jadikan hukum. Adat boleh jadikan hukum. Tapi hukum yang tertinggi Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian tiap-tiap hukum yang hendak mengenal Tuhan dan mengetahui sifat-sifatnya, maka wajiblah mengetahui hukum akli dan bahagiannya, kerana ia akan menjadi neraca bagi menghukum sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan yang dibincangkan. Jadi dalam bab tauhid ni biasanya banyak dibahas tentang
masalah daripada hukum akal. Masalah daripada hukum akal. Sampai gitu kita guna pakai juga Quran dan hadis. Contohnya Allah Ta'ala bersifat wujud. Macam mana kita nak bahaskan Allah Ta'ala bersifat wujud daripada segi akal kita lah. Dari Quran kita pakai jugalah Allah Ta'ala tu wujud. Dari Quran ke hadis nyatakan Allah Ta'ala tu ada wujud. Sampai itu kita gunakan juga akal kita. Yang paling mudah contohnya alam ini. Mana tanda Allah Ta'ala ada alam. Mana tanda Allah Ta'ala wujud, ada alam. Kan? Dengan ada alam menunjukkan ada yang mencipta. Ada rumah, mesti ada yang membuat rumah. Ada kasut, mesti ada yang pembuat kasut. Ada kereta, mestilah orang yang ada desain berkenaan kereta. Mereka cipta berkenaan kereta. Mana setiap benda yang wujud dalam dunia ni mesti ada pencipta. Apalagi alam yang luas terbentang, mesti ada pencipta alam. Faham tak? Maknanya segi logik akal kita kena nampaklah macam tu. Mana akal mainkan peranan penting. Tapi akal bukannya satu-satunya lah untuk kita menetapkan hukum. Quran pun kita guna pakai dan hadis Rasulullah SAW pun kita guna pakailah untuk menetapkan sesuatu hukum macam tu. Tapi dalam bab tauhid kan kebiasaannya digunakan pakai ialah itulah berkenaan dari segi hukum akal. Hukum akal kita. Baik. Definisi hukum akal, hukum akli ataupun hukum akal adalah hukum yang didasari oleh akal manusia. Dalam kitab tersebut menetapkan suatu perkara yang lain atau menafikannya dengan tidak berkehendak kepada dicuba ataupun dilaksanakan. Ini definisi hukum akal. Ini definisinya lah. Apa dia katakan hukum akal? Menetapkan suatu perkara kepada yang lain atau menafikannya dengan tidak berkehendak kepada dicuba atau dilaksanakan. Contoh seperti menyatakan sebuah rumah itu wujud, pasti ada tukangnya. Kan itu sebut. Rumah wujud mesti ada tukang rumah. Mesti ada yang design rumah. Kan? Mesti ada arkitek lah. Biasalah kalau rumah ni macam-macam lah. Dia melibatkan banyak pihak. Sebenarnya bukan pembuat rumah saja. Bila nak buat rumah ni bukan saja melibatkan rumah, pembuat rumah, tukang. Malah juga kata arkitek berkenaan dengan rumah tu, designer dia. Kan? Melibatkan JKR lah, melibatkan tu lah macam-macam. Betul tak? Melibatkan pemaju lah. Melibatkan lesen tu, lesen ni lah. Status tanah lah. Macam kan? Contohlah nak buat masjid tu senang. Betul tak? Mesti melibatkan banyak pihak. Untuk sebuah masjid tu dapat dibina. Status tanah pun nak tahu tanah apa, wakaf ke tak wakaf. Kan? Peruntukan nak dapat daripada mana? Takkan tiba-tiba nak buat rumah peruntukan tak ada. Kan? Takkan nak buat masjid tiba-tiba tak ada peruntukan. Mesti ada peruntukan nak buat masjid. Mesti ada jawatan kuasa penaja dia. Banyaklah macam-macam kan. Dah ada tu semua, dah diluluskan. Peruntukan dah ada, baru panggil tukang semua kan. Barulah terbinanya sebuah masjid. Tak? Ini alam. Alamnya luas terbentang. Mesti ada yang menguruskan alam. Takkan tiba-tiba alam ni ada dengan sendirinya. Kat situ dah nampak akal kita memainkan peranan, betul tak? Akal kita. Begitu juga yang lain-lain lah. Maka mustahil tiada tukangnya. Baik, kemudian bahagian hukum akal. Hukum akal terbagi pada 3 bahagi. Pertama, wajib daripada akal. Wajib akli. Mana wajib daripada sudut akal. Kedua, mustahil daripada sudut akal. Ketiga, harus daripada sudut akal. Baik, mana dia dikatakan wajib dari segi akal? Wajib dari segi akal ialah sesuatu yang tiada diterima oleh akal tidak ada. Sesuatu yang tidak diterima oleh akal tak ada. Maknanya dia mesti ada. Sesuatu yang tidak diterima oleh akal tak ada.
So mesti ada. Artinya mesti ada, terbagi pada dua bahagi. Dia pun bahagi juga lagi. Pertama, hukum akli daruri, yang kedua nazari. Akli ni daruri ni mudah. Daruri mudah. Nazari susah. Perlukan pada pendetilan, penghuraian dan sebagainya. Tak? Macam tu. Baik, wajib hukum akal daruri. Menghukum sesuatu itu tetap atau benar ada tanpa memerlukan dalil dan bukti. Menghukum sesuatu itu tetap atau benar tanpa ada memerlukan dalil atau bukti. Seperti menghukum 1 campur 1 jadi 2. 1 campur 1 jadi 2. Mudah tak? Mudah kan? Ini senanglah. Cuba yang susah-susah kan 1 campur 10 tolak 5 kali 3 kan darab 4 kan bagi 7. Banyak tu kan. Mulai lehit dia tu. Macam mana orang nak jawab jawapan kan? Jadi kena fikir mana orang yang tak cerdik, memang kena fikir dulu kat apa jawapannya. Orang yang akalnya genius kan, dia pandang sekaligus je dah boleh jawapan. Kan, pandang tengok sekejap dah tahu lah jawapan dia. Adalah kan orang-orang tertentu lah Allah Taala bagi dia kelebihan. Kan, dia dapat berapa banyak kita darab campur kali semua, sekejap dia dapat jawapannya. Kita kan ambil kalkulator tu kan, ngira campur tolak campur bagi baru dapat jawapan ni. Tu pun salah. Tu pun salah jawapan ni. Kira balik kan, darab bagi campur semua, baru dapat jawapan ni tu kan. Baik. Kemudian ini contoh hukum akli yang daruriyah, mudah. 1 campur 1 2. 2 talak 1 1. 2 talak 1 2. 2 kali 2 4. Mudah kan? Mana tak perlu kita nak fikir banyak, dah tahu dah jawapannya. Itu dia katakan hukum akli daruri. Kemudian wajib akli nazari. Menghukumkan sesuatu itu tetap ada dengan berkenakkan bukti, seperti menghukumkan wajib wujudnya Tuhan dengan menjadikan alam ini. Untuk membuktikan adanya Tuhan, maka perlu didatangkan bukti dan dalil. Ini dia katakan wajib akli nazari. Wajib akli dia susah sikit lah. Macam mana kita nak membuktikan adanya Tuhan? Paling mudah alam lah. Tapi ada orang kadang-kadang dia tak percaya pun ada Tuhan. Kan ada juga golongan tak percaya dengan Tuhan. Walaupun dia tahu adanya alam yang luas terbentang. Kan adanya matahari, adanya bulan dan sebagainya, ada planet-planet yang lain. Okey. Kita ni berada di dalam apa galaksi yang mana? Kita berada dalam galaksi apa tu kan? Galaksi Bima Sakti namanya. Galaksi Bima Sakti. Kita berada dalam galaksi itu. Dalam alam ini tak berapa banyak galaksi ni. Kita berada di dalam galaksi itu. Galaksi kita pun tak habis kita jalan. Belum lagi galaksi di dalam Bima Sakti ni. Kan? Okey, Seremban pun tak habis kita jalan. Kan? Ganti kelantuannya ada tak kelantuan ni semua kesoman ni dia dah merayau dah. Corok-corok mana lah Seremban ni semua dia pergi dah. Tak ada kan? Tak ada, tak habis. Walaupun tuan dah hidup lama kat Seremban ni. Ada juga lorong-lorong tuan-tuan tak pernah sampai. Apalagi kalau lorong-lorong yang kata yang biasanya orang yang bukan non-Muslim kan duduk kat situ. Kebanyakan non-Muslim yang duduk kat situ. Kita jarang masuk kat situ. Bila kita masuk situ, saya first time masuk sini. Tak pernah saya sampai daripada Kochi sampai Kuto. Ya. Tak pernah sampai. Hari ni pun sampai kat lorong ni kata. Dan tu dalam Seremban itu. Belum England lagi. England, Eropah lagi, Jepun lagi, apa lagi? Tak pernah sampai tuan. Hanya dapat tengok dalam TV je kan.
Hanya dapat tengok dalam TV je. Tak sampai gitu. Nampak? Jadi luasnya alam ni yang cipta dia Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Jadi wajib akli nazari ini perlukan kepada dalil dan bukti untuk membuktikan adanya Tuhan. Membuktikan ada yang pencipta. Dalam Quran contohnya, mana Allah Ta'ala menyatakan Allah Ta'ala itu mencipta. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, kan? Allah yang mencipta langit dan bumi. Itu dalam Quran lah. Dalil logik akal kita mestilah tanpa ada alam mustahil tidak ada Tuhan. Itu pun bukti juga. Mesti ada pencipta yang menguruskannya. Mana wajib di segi akal kita, tapi di segi sudut nazari susah sikitlah. Itu sebabnya pembahasan sifat 20 ni tuan panjang lebar. Pembahasan berkenaan wujud saja panjang lebar. Wujud tu adakah dianya ain maujud ke ghairu ain maujud? Adakah wujud itu ain maujud ke ghairu ain maujud? Itu pun dibahas juga. Pun dibahas. Apa beza wujud Allah dengan wujud kita? Dibahas panjang. Wujud tu sifat nafsiah. Kenapa disebut sifat nafsiah? Itu pun dibahas. Kenapa disebut sifat nafsiah? Kenapa wujud dikatakan sifat nafsiah? Kenapa kita tak katakan sifat salbiah? Kenapa kita tak katakan sifat ma'nawiyah? Dibahas. Panjang pembahasan wujud tu. Tu wujud belum kidam lagi. Kidam belum bakah lagi. Masing-masing ada pembahasan-pembahasan dia. Nanti ada di belakang lah pembahasan kita masuk di 20. Tu dikatakan wajib akli nazari. Gitu. Makna kita kena fikir dulu. Fikir kan. Kemudian kata kan ada berguru. Ada berguru yang menerangkan. Kalau setakat baca semua dibaca, tapi faham itu kadang tak faham apa benda. Apalagi kalau dalam bab-bab kitab ni, kitab ni banyak kadang-kadang diselitkan istilah-istilah Arab. Istilah Arab. Kalau tak ada guru yang boleh berbahasa Arab, yang mengaji Arab, tuan-tuan pun tak faham. Kalau setakat baca bolehlah baca. Tapi kalau kita tak ada basic bahasa Arab, memang tak bolehlah nak mengajar. Apalagi tak ada tauliah pula. Apalagi tak ada tauliah. Jadi tak yakinlah ilmu tu yang disampaikan tu. Baik, seterusnya mustahil akli. Satu perkara yang tidak terima oleh akal akan adanya. Artinya mesti tiada. Saya bagi pada dua bagi. Pertama mustahil akli daruri. Yang kedua mustahil akli nazari. Mana mustahil akli daruri? Menghukum satu itu tetap tiada ataupun salah tanpa berkenaan bukti. Seperti menghukumkan 1 campur 1 3. 1 campur 1 3. Kan? Boleh terima tak akal kita 1 campur 1 3? Tak boleh kan? 1 campur 1 mesti 2. 2 kali 2 5. 2 kali 2 5. Boleh terima tak akal kita tak? Tak boleh. Kan? 10 tolak 5 7. 10 tolak 5 7. Boleh terima tak akal kita? Tak boleh. 10 tolak 5 mestilah jawapannya 5 kan? Itu dikatakan mustahil akli daruri. Mustahil akli nazari pula. Menghukum sesuatu itu tetap tiada dengan berkenaan bukti dan dalil. Seperti menghukumkan tiada Tuhan selain Allah. Kerana bukan mudah untuk akal menerima kepada mustahil ada Tuhan selain daripada Allah. Mustahil ada Tuhan selain Allah. Kerana aku kata Allah Esa. Qul huwallahu ahad. Ini dari Quran. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Kan? Katalah ulama yang Muhammad, akulah Tuhan yang Esa, tiada Tuhan. Kemudian aku tempat pentumpuan manusia, makhluk.
Lam yalid wa lam yulad, tiada beranak dan tiada diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sekutu baginya. Kan? Itu juga ayat Quran yang menunjukkan bahawa law kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau seandainya di alam ini ada dua Tuhan selain daripada Allah, mana ada Tuhan selain Allah, la fasadata, nasib rosaklah. Rosak alamnya. Rosak alam. Tuhan dia mesti satu, tidak boleh dua. Kalau Tuhan ada dua, macam mana? Sudah tentu akan terjadinya perbalahan, persekitaran. Dalam negara contohnya mesti ada seorang kepala ataupun ketua negara. Kita ketua negara siapa? Agung kan? Agung tu dikira ketua negara lah. Menteri pun ketua negara juga. Tapi menteri pun bawa agung. Menteri pun bawa agung. Mana agung lah yang paling last sekali. Putusan dia. Bila menteri dah bercakap-cakap, tak selesai masalah, dia Pak Agung. Mana agung lah yang akan memutuskan sama ada siapa yang akan menjadi Perdana Menteri kan. Tengok gitu kan. Cuma kalau tak ada agung kan, kau tak bercakap, tak selesai kan. Gitu. Jadi maknanya ketua negara penting, memainkan peran penting lah untuk menentukan kestabilan negara dia. Kalau negara tak stabil macam mana? Tukang langgar. Baik, tuan-tuan. Kemudian kalau Tuhan itu dua, sudah tentu akan rosak. Sebab apa? Satu Tuhan contoh nak menjadikan, satu Tuhan lagi tak nak menjadikan. Macam mana? Satu Tuhan nak menjadikan Ali, satu Tuhan lagi kata aku tak nak menjadikan Ali. Ataupun dua-dua nak menjadikan Ali. Tuhan pertama nak menjadikan Ali, Tuhan kedua pun nak menjadikan Ali. Okey, pun tak boleh. Sebab apa? Bila ada dua Tuhan yang menjadikan, sudah tentu Tuhan yang pertama itu dialah lebih aula. Dialah lebih power kuasa ni berbanding dengan Tuhan yang kedua yang menjadikan kali kedua. Dia tak boleh jadi serentak. Tuhan pertama dengan kedua menjadikan Ali serentak, boleh? Tak boleh. Dia mesti seorang dulu menjadikan Ali, lepas tu seorang lagi menjadikan Ali untuk bentuk yang macam lain pula. Kemudian Tuhan pertama mungkin dia akan bentukkan kepala Ali. Tuhan kedua akan bentukkan badan Ali pula. Dia tak boleh serentak macam tu. Macam tu. Ataupun Tuhan pertama nak menjadikan Ali kulit dia hitam. Tuhan kedua kata aku tak nak kulit hitam. Aku nak kulit dia belang-belang. Kulit dia berbelang-belang pula. Jadi dah bergaduh dua Tuhan. Jadi tidak boleh ada dua Tuhan. Mesti satu tu Tuhan saja. Dan akhirat besok kata Allah, akhirat besok kan Allah Taala kata akulah Tuhan segala Tuhan. Tidak ada Tuhan yang selain pada aku. Akulah raja segala raja. Tidak ada raja selain pada aku. Dalam dunia ni kan banyak raja. Setiap negara kadang ada raja kan. Ada ketua negara, ada raja lah. Tapi akhirat besok semua raja-raja semua habis. Mana kiamat berlaku kan? Akulah kata Allah, akulah raja segala raja. Tidak ada raja selain daripada aku kata Allah. Gitu. Baik. Jadi mustahil adanya dua Tuhan. Menghukum satu itu tetap tiada dengan berkenaan bukti dan dalil. Seperti menghukum tiada Tuhan selain Allah. Kerana bukan mudah untuk akal menerima bahawa mustahil ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Habis Tuhan yang banyak-banyak tu macam mana? Itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Apa yang Tuhan patung lah, Tuhan kayu lah, Tuhan pokok lah, Tuhan tu lah, Tuhan ni kan. Macam tu. Kadang Tuhan pun dipakaikan baju kan. Dipakai baju, dibagi pisang lah Tuhan tu. Lepas tu ada Tuhan yang dibuat daripada emas, Tuhan dibuat daripada tembaga, Tuhan dibuat daripada tu. Macam-macam kan. Cuma tapi Tuhan tu kalau kita ambil cat ke apa ke, kita buang, kita campakkan cat kat Tuhan tu. Boleh tak dia buat apa-apa? Tak boleh. Kan?
Kita tak tengok kisah Nabi Ibrahim kan? Kisah Nabi Ibrahim tu. Kan apa yang dibuat pada tuhan-tuhan yang disembah oleh kaum dia. Kan habis semua tuan-tuan tu dikapak Habis semua tuan tu dikapak Nabi Ibrahim kata jangan sembah patung pada kaum dia, tapi kaum dia tetap nak menyembah patung. Malahan ada menyatakan bahawa ayah sendiri buat patung. Ayah dia sendiri buat patung. Cuma ada khilaf ulama lah. Ada menyatakan bukan ayah dia, pakcik dia. Azar itu pakcik dia, bukan ayah dia. Tapi sebut abati, bapaku. Jadi maksud abati ini bukan semestinya bapa. Jadi sebut dalam tafsir ada pendapat menyatakan bukan bapa dia. Mustahil seorang bapa penyembah patung berhala sedangkan anaknya seorang nabi. Jadi pembahasan ulama lah kena tu. Jadi nak tengok ke sini bahawa maknanya patung-patung tak tahu apa. Nabi Ibrahim ambil kapak, habis semua patung-patung dikapak, lunyai habis semua. Ditinggalkan satu patung yang besar. Macam tu. Masa tu kaum ni tak ada. Kaum ni pergi daripada situ. Bila kaum ni balik tengok habis semua patung-patung dah hancur tunggal langgar, tunggang terbalik dan sebagainya. Kemudian dapati ada satu patung yang paling besar tu tengah memegang kapak. Memegang kapak. Jadi mereka syaklah yang melakukan itu adalah Nabi Ibrahim. Sebab apa? Kerana Ibrahim ni lah yang biasanya menyatakan bahawa apa yang mereka sembah tu tak betul, syirik. Ini mesti Ibrahim punya kerja. Tangkap Ibrahim. Pergi tangkap Ibrahim. Dakwa dia kan. Dakwa pertuduhan. Kerana merosakkan segala patung-patung. Ibrahim kata, kenapa pula? Tanyalah yang paling besar tu, yang pegang kapak tu. Kau Ibrahim, kau betul Ibrahim kata. Dia mana boleh bercakap. Dia tak ada kuasa, tak ada bercakap. Habis yang kamu sembah apa? Kan. Kenapa kamu sembah? Kalau kamu dah tahu dia tak ada kuasa, tak ada tu, tak mampu buat apa-apa, kenapa kamu sembah? Nampak? Ya, ke situ. Itulah. Walaupun di kalangan kafir dia tahu benda tu benar. Apa yang mereka buat tu salah, dia tahu. Tapi tetap mereka meneruskan penyembahan kepada patung dan mereka anggap patung itu sebagai Tuhan bagi mereka lah. Kerana salah satunya ialah nenek moyang mereka dah ajam macam tu. Jadi mereka tak nak terkeluar daripada ajaran nenek moyang mereka. Inilah ajaran nenek moyang kami. Jadi kami tidak akan keluar daripada tidak akan murtad. Jadi keluar pada agama mereka, mereka anggap murtad juga. Macam kita jugalah. Kalau kita keluar pada agama Islam ni, mana dikira murtad. Agama lain pun gitu juga. Bila ada dia punya penganutnya keluar daripada agama mereka masuk Islam, dia anggap orang tu murtad. Mungkin silah dia lain lah, dia guna pakai lah. Tapi macam murtad jugalah. Keluar daripada agama, meninggalkan agama kan gitu. Boleh tuan-tuan? Kemudian harus akli. Sesuatu yang diterima oleh akal adanya atau tiadanya. Jalan ke tak jalan? Jalan. Ni jalan tak? Jalan. Artinya apabila seorang itu bergerak maka akan hilangnya diamnya. Begitu juga sebaliknya. Maka perkara itu adalah harus akli terbagi pada dua. Pertama harus akli daruri, yang kedua harus akli nazari. Mana dia katakan harus akli daruri? Iaitulah hukum sesuatu itu boleh terima oleh akal adanya sesuatu atau tiadanya tanpa memerlukan pembahasan ataupun bukti. Seperti hal keadaan manusia yang ada kalanya tidur ataupun jaga. Maka hal yang demikian itu adalah haruslah. Kalau kita ni ada masanya kita tidur, ada masa jaga. Kalau tak tidur jaga, tak jaga tidur.
Tak juga tidur. Ataupun tidur-tidur ayam kan. Tidur-tidur ayam. Ataupun antara tidur dengan jaga, boleh tak? Antara tidur ya. Tapi kita tak lari daripada benda tu. Ada tak orang yang tak tidur-tidur? Ada tak? Ada lah, tapi jarang jumpa lah. Mungkin dia kena sejenis macam penyakit lah. Dia tak boleh tidur. Dia tak boleh tidur. Kalau kita tanya dia, tuan, apa yang tuan idamkan dalam dunia ni? Apa yang tuan nak sangat dalam dunia ni? Kalau kita jumpa orang yang tak tertidur-tidur ni lah, kan? Apa yang tuan sangat rindukan dalam dunia ni? Saya rindukan nak tidur, Ustaz. Itu jawapannya. Sebab apa? Dia nak tidur susah, kata. Ada kalau kita ni pula tidur tak bangun pun ada. Jangan jumpa lah. Tidur je, kejap tidur. Kan? Pojok malah. Nampak? Kucing kat rumah saya tu hitam kan, dia kucing hitam. Kucing datang ke rumah saya ni, kadang kucing tak mana datang. Kejap tidur. Pagi tidur, petang tidur, malam tidur. Dia bangun untuk sekadar pergi makan aja. Makan yang disediakan. Kan? Makan yang beli tu lah pergi kedai tu kan. Lepas tu kan dia buang air sekejap, kan sama boleh tidur. Tidur tak berjam-jam tidur. Kan? Lepas tu kan bangun balik. Makan balik. Lepas tu kan tidur balik. Sonang jati kau juga. Tidur je. Baik. Yang jenis kucing tidur ni, tikus lalu pun dia tak tahu je. Tikus lalu pun tak tahu je, bangang. Macam tu. Baik. Ataupun setiap manusia itu, kalau dia tidak diam, maka dia bergerak. Tak? Ni harus dari segi akal kita lah. Setiap satu benda itu, kalau dia tak diam, dia mesti bergerak. Tak bergerak, dia mesti diam. Dia tak boleh bergerak dengan diam serentak. Bergerak dengan diam serentak tak ada. Dia mesti antara diam dengan bergerak. Macam tu. Baik. Habis kalau pokok macam mana, Ustaz? Cuba tengok Ustaz, tengok pokok. Kan dia punya batang itu tak bergerak. Dahan-dahan cabang ni bergerak. Kena tiup dia angin kan. Tiup dia angin lah. Bergerak sana. Tapi dia punya dahan itu yang sampai masuk dalam tanah tu tak bergerak, Ustaz. Diam je. Tu macam mana kita nak hukumkan tu? Bergerak ke tak bergerak? Tak tengok kan? Pokok yang besar-besar ni, kalau angin tiup macam mana pun, dia pun tak bergerak. Yang bergerak belah atas je. Daun-daunnya dengan cabang-cabang tu bergerak belah atas je. So macam mana? Kita nak hukum bergerak ke tak bergerak? Ataupun bergerak dengan tak bergerak sekali, serentak. Ya, biasanya kita hukum bergerak. Walaupun yang bergerak tu bahagian atas pokok je. Tapi kita hukumkan sebagai bergerak. Walaupun yang dahan dia punya batang tu sampai ke bawah tu tak bergerak. Jadi kan, biasanya kita akan hukumkan sebagai pokok tu bergerak, ditiup di angin. Jadi lah. Tapi tak boleh serentak. Kereta betul juga. Kereta yang bergerak tu apa? Tayar ke body kereta? Yang bergerak tayar, bukan body dia. Body tu dia hanya mengikut tayar je. Dia mengikut tayar. Yang bergerak tu sebenarnya tayar itu yang bergerak itu. Tapi kita hukumkan kereta itu bergerak. Kita hukumkan dia bergerak. Walaupun yang bergerak tu tayar. Tayar tu yang menggerakkan body dia. Okey, seterusnya. Kemudian harus akli nazari. Menghukum sesuatu tu boleh diterima ada atau tiadanya dengan berkenaan kepada pembahasan. Seperti halnya Allah Ta'ala memasukkan seorang yang derhaka itu dalam syurga. Maka hal demikian itu memerlukan bahasan dan dalil untuk mendapatkan kepastian. Seperti Allah Ta'ala menghukumkan orang derhaka masuk syurga. Orang taat masuk neraka. Ini harus bagi Allah.
Harus bagi Allah. Terserah pada Allah dia nak buat macam mana. Tapi harap-harap kita semua janganlah jadi macam tu. Kan? Kalau taat, kan kita mohon kita dapat masuk syurga lah. Dengan amalan kita soleh tadi. Termasuk dalam syurga. Sebabnya kita watazawwadu fa inna harzadi taqwa. Sebaik-baik bercari bekalan, sebaik-baik bekalan itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Walahum jannatun tajri. Semua orang yang beriman mengerjakan amal soleh, bagi mereka itu syurga. Yang mengalirnya di bawahnya sungai-sungai. Tak? Tak ada tak dalam Quran disebut innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum naru jahannam khalidina fiha. Ada tak sebut? Tak ada. Sungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, bagi mereka itu neraka jahanam, kekal mereka itu selamanya. Ada tak sebut dalam Quran? Tak ada. Biasanya innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatun tajri. Bagi mereka itu syurga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Orang beriman beramal soleh. Sedangkan orang yang kafir, innal ladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, bagi mereka itu neraka. Kekal dalam neraka. Betul tak? Dalam Quran disebutnya tu. Quran dia tak sebutkan terbalik. Tapi Allah Ta'ala boleh menukarkan. Orang yang taat masuk dalam neraka, orang yang tak taat kan masuk dalam syurga. Boleh Allah Ta'ala tukarkan begitu. Tapi harap-harap kita semua tak adalah ditukarkan syurga, insya-Allah kan. Baik. Ini namanya harus akli nazari. Maka hal demikian memerlukan bahasan dan dalil untuk mendapatkan kepastian. Pembahagian hukum akal tadi, wajib pada akal ada wajib daruri dengan nazari. Mustahil pada akal, mustahil pun bagi dua, mustahil daruri dan nazari. Harus pada akal pun ada dua, harus daruri dan juga harus nazari. Kemudian hukum syarak. Hukum syarak ataupun hukum syar'i, hukum-hukum Allah yang merupakan perintah Allah atau larangannya, di mana setiap orang mukallaf, iaitu yang sudah diberati dengan hukum, atau dengan kata lain sudah akil balik, artinya orang yang berakal, yang sihat dan cukup dewasa, maka wajib atasnya mengetahui hukum-hukum tersebut. Syarat mukallaf ialah sebagaimana yang disepakati oleh para ulama. Pertama, akil. Akil, ain qaf lam, akil. Orang yang berakal, tidak gila dan seumpamanya, itu dikatakan akil. Akil ni asal perkataan aklun, akal. Akil daripada perkataan aklun, akal. Orang yang berakal, orang yang waras, orang yang tidak gila dan juga seumpamanya. Jadi kita ni orang yang waras. Setiap orang yang waras diberati hukum, ditaklifkan hukum pada dia. Dia tak boleh lari, nak tak nak dia kena buat. Kerana kita ni orang yang mukallaf, diberati hukum namanya. Pemasuk diberati hukum maknanya nak tak nak kita kena buat. Contohnya kepaduan sembahyang, kepaduan puasa, kepaduan zakat, kepaduan haji bagi orang yang mampu ke sana kan. Wajib nak tak nak kena buat. Makna kita dah ditaklifkan hukum pada kita. Kan? Dan kita diamanahkan benda tu. Kalau kita bincang berkenaan amanah ini, kan, sebelum amanah dibagi pada manusia, Allah Ta'ala tawarkan amanah pada siapa? Langit, kan, langit, bumi, gunung, ganang. Allah Ta'ala tawarkan amanah sebagai khalifah lah. Khalifah di muka bumi. Kebagikan khalifah untuk jawatan khalifah ni. Mana khalifah ni yang mentadbir urus bumi. Ditawarkan kepada gunung ganang. Dia kata, kami tak mampu ya Allah. Kami tak sanggup dan kami tak mampu. Bila ditawarkan pada manusia,
Mampu nak je manusia. Dia tak kisah je. Sedangkan manusia ni jenis orang yang korek hati, dogi, begar lah, macam-macam ni kan. Begar lah, korek hati, kan. Macam-macam silah pada manusia ni, tapi manusia lah yang sanggup nak memegang amanah sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita jadi khalifah, maknanya kita ada taklif hukum. Maknanya kita kena buat kepaduan sembahyang, kepaduan puasa, jihad pada jalan Allah Taala. Semualah benda-benda kena buat. Kan? Benda-benda yang orang kata zina wajib tinggalkan. Minum arak wajib tinggalkan. Berjudi wajib tinggalkan. Apalagi membunuh tanpa hak wajib tinggalkan. Semua wajib tinggalkan. Kan dibuat. Kemudian yang kedua balik. Balik ialah seorang yang telah sampai umurnya 15 tahun atau seseorang yang telah bermimpi sehingga mengeluarkan air mani bagi lelaki dan perempuan yang sudah sampai umurnya 9 tahun. Atau perempuan yang telah sampai umurnya 9 tahun yang telah didatangi haid. Didatangi haid lah. Maka dikatakan orang itu telah pun balik. Telah balik. Budak lelaki ni kadang-kadang, Ustaz, ada juga tu dia tanya dengan ustazah. Ustazah, keluar mani tu apa? Keluar air mani tu apa ustazah? Ustazah pun poning nak menerang kan. Ustazah pun poning nak menerang kan. Gitu. Biasanya budak kafar lah, nak belajar kafar kan. Masa ustazah dia ngajar kafar kan. Kan time budak semua nak balik tu. Nak balik bakal lah. Bila tanya bab balik bakal ni tanya poning nak menjawab itu. Macam mana nak jawab tu ke? Kalau budak perempuan dia boleh jawab lah. Budak lelaki yang nanya, poning dia jawab tu. Baik, kemudian sampai suruh Islam. Sampai suruh Islam iaitu sampai dakwah Rasulullah bagi mereka yang baru memeluk Islam atau mereka yang ibu bapanya Islam, dia dikira mukallaf apabila dia akid dan balik. Dia dikira mukallaf bila dia akid dan balik. Mana sampai suruh Islam. Zaman sekarang ni mana yang tak sampai suruh Islam? Semua sampai kan? Ceruk mana sekarang ni? Seruan Islam sampai. Sebab zaman sekarang ni ada teknologi kan. Teknologi internet, teknologi itulah, TV lah, macam-macam kan. Boleh dikatakanlah banyak tempat-tempat dunia ni sampai teknologi. Tapi ada juga kaum-kaum tertentu ni tuan, tinggal dalam hutan tebal. Ada yang tinggal di hutan tebal ni. Kalau kita masuk dalam perkampungan mereka, kita pakai macam ni lah, cantik lawa kan, pakai baju. Dia tak pakai baju. Telanjang bulat. Duduk lautan macam tu, hutan Brazil, Amazon ni kan. Ada puak-puak orang asli ni duduk lautan. Dia tak keluar. Bila kita masuk dalam perkampungan mereka tu, mereka pelik. Kenapa orang ni pakai baju kata? Sebab dunia mereka memang tak pakai baju. Kalau pakai baju pun hanya tempat tertentu je lah. Kadang dia punya coli pun tak pakai. Coli pun tak pakai. Masa sana macam tu. Dia tinggal di tempat-tempat yang terpencil lah, lautan, hutan tebal. Macam tu ada kaum-kaum asli lah. Kalau kita sampai mana nak sampai situ tu, sama ada pakai heli ke, ataupun mungkin pakai 4-wheel kan, baru boleh sampai. Itu pun kadang-kadang berhari kan, baru sampai ke tempat mereka, jauh lautan. Memang susah lah nak sampai tu, nak berdakwah memang susah lah. Kaum-kaum macam tu lah. Kalau kita masuk lautan tu, kita bawa handset ke, bawa TV ke, bawa apa benda semua, dia pelik. Dia pelik kan, dia belik-belik kan. Kita tunjuk handset kat dia, pelik kat dia. Dia tak pernah tengok handset. Tak pernah tengok handset. Tak pernah tengok laptop, komputer. Semua bagi laptop kan kat dia. Dia hurung kan ramai-ramai laptop tu. Kan? Usik sana, usik sini, tak tahu macam mana nak gunakan. Ada kaum-kaum macam tu lah. Kalau tuan-tuan tak percaya, cuba masuk dalam YouTube.
masuk dalam tu. Kaum asli di serata dunia, carilah. Tapi jangan kopiah tercampur sudah. Sebab dia orang pakaiannya teruk kan. Kadang dia tak berpakaian, tanya bulat macam tu je. Tanya bulat. Dia biasa je bagi mereka. Padahal kalau orang berpakaian ni mereka anggap pelik. Kalau kita masuk hutan berpakaian mereka anggap pelik. Sebab mereka tidak berpakaian. Macam tu. Jangan tengoklah. Kalau tengok terpulanglah. Tapi kalau rumah jangan nampak lah. Baik. Kaum pelik kaum asli namanya. Dia tinggal hutan. Bukan cerita kosong. Baik, kemudian sempurna panca indera. Sempurna panca indera iaitu tidak ada kecederaan pada pendengaran dan penglihatan ketika sebelum balik. Seandainya cedera hanya pendengaran saja dan penglihatan saja, maka dia dikira mukallaf juga. Okey. Yang keempat, sempurna panca indera, iaitu tidak ada kecederaan pada pendengaran dan penglihatan ketika sebelum balik. Seandainya cedera hanya pendengaran saja ataupun penglihatan saja nampak, maka dia dikira sebagai mukallaf juga. Pun dikira mukallaf. Nampak tak? Itu orang-orang yang kata sekarang yang golongan OKU kan. Golongan ular kayu ni kadang dia buta mata ataupun telinga pekak. Kan? Kadang ada mulut bisu. Kan? Ada yang kadang-kadang tiga tu ada. Mana pekak ada, buta ada, bisu pun tiga ada. Ada juga kadang-kadang pekak saja, tapi dia pekak tapi mata okey, sehingga mulut boleh cakap. Kan? Ada yang orang kata mata buta tapi telinga okey, mulut boleh cakap. Macam tu. Saya pernah nikahkan pasangan tu kan, ada sepasang pengantin. Nikah jauh lama lah. Saya kan jom nikah. Pernah nikahkan sepasang pengantin. Dua-dua pekak dan bisu. Mata okey. Tapi lelaki perempuan tu pekak dan bisu. Tapi dia ada juru translate lah. Pakai bahasa syarat semua, bahasa syarat. Macam tu. Cuma makan masa lah sikit. Kalau kita sebut saya nikahkan kau kan. Saya nikahkan kau dengan perempuan ni dengan mas kahwin RM200 tunai. Mas kahwin tu nak lagu 200 kan. Dia nak jawab tu makan masa. Dia bukan macam orang yang normal ni. Kalau normal kan, bila kita kata dengan sampai pada tunainya, dia tu jawab, saya terima nikahnya ni. Mas kahwin RM200 tunai. Sah ke tak? Sah. Kan? Kalau orang pekak dengan bisu ni tak boleh. Kita cakap pada tunai tu, dia kena tengok dengan jurubahasa yang syarat tu. Apa benda yang kita cakap tu. Dah selesai dia punya translate kan, baru dia pula menggunakan dia punya bahasa syarat dia. Pun puas nak nunggu nak habis tu. Nak tunggu sampai dah habis. Barulah selesai. Barulah sah ke tak sah. Makan masa sikit lah. Leceh dah kerja sikit. Sebab dia dia mata okey, tapi telinga pekak, mulut bisu. Pasangan dia pun macam tu juga. Telinga pekak, mulut bisu. Dah jodoh dia dua orang kan. Jadi dia gunakan bahasa syarat je lah. Tapi makan masa lah. Bukan macam orang normal. Normal sekejap je. Sampai pada tunai terus sambut je. Sampai pada tunai. Baik. Jadi sempurna panca indera, iaitu tidak ada kecederaan pada pendengaran atau penglihatan ketika sebelum balik. Seandainya cedera hanya pendengaran saja atau penglihatan saja cedera, maka dia dikira mukallaf juga. Dia tetap mukallaf. Dia tetap mukallaf juga. Walaupun cedera salah satu. Walaupun kan OKU lah salah satu kan. Baik, kemudian hukum syarak terbagi pada dua bagi, hukum taklifi dan hukum wad'i. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi marji'un.
skut sekadar tu pembincang kita malam ni. Saya buka pertanyaan kalau ada pertanyaan. Ada. Ni ramai bujang-bujang ni pada mana ni? Tak? Ha? Praktikal ke? Tiga kat mana? Ha? Kilau ayam. Ayam mana? Kesenawang. Ha. Oh, Semang Selatan. Ada kilang ayam kan? Semang Selatan ada. Ada. Ha. Besok akan jadi juru audit halal lah ni. Juru audit halal. Saya dulu kerja jawatan agama. Saya kerja jawatan agama. Ada pernah jadi juru audit halal ke? Setahun saya kerja di halal. Unit halal lah, unit halal setahun. Unit masjid 3 tahun, unit halal setahun. Sekarang ni unit nikah ni 5 tahun. Paling lama 5 tahun lah unit nikah sampai sekarang. Tapi halal tu pernah pernah kerja halal, pergi audit ke kilang-kilang makanan, kilang kecil, kilang besar semualah. Tengok orang semeli kan. Semeli ayam tu batu sampai complier kan. Lepas tu karenkan ayam tu. Tengoklah. Lepas tu ada checker dia, check putus ke tak putus. Betul tak? Dia tahu lah tu. Tengok. Dia ada checker lah. Mana ayam tu putus tak putus, dia kena turunkan lah. Dia kena stunning lah, stunning. Ayam banyak, dia kena stunning dulu. Dia kena masukkan dalam air karen. Celupkan air karen tu, baru boleh disembelih. Gitu. Water stunning nama kan? Dicelupkan. Tapi dia ada bacaan lah. Dia tak boleh terlampau tinggi bacaan dia. Kalau tidak kan mampu ayam tu. Dia dibangkai ayam tu. Walau sampai semua ayam pun dah mampu. Dia ada bacaan ni lah. Water stunning tu. Dia kena karen lah. Macam tu. Lepas tu, complier tu jalan. Gitu. Sampailah tempat dia celur tu semua kan. Sampai buang punya paperwork tu, punya semualah. Sampailah boleh potong-potong semua untuk packing semua kan. Itulah. Kena suntikan pekerja dia, suntikan tetapot tu semualah. Semua kena ada lah. Kalau tak ada suntikan tak boleh masuk. Kalau ada suntikan tak? Memang ada suntikan. Dia jadi pekerja kan, ataupun juru audit pun praktikal pun kena suntik. Kalau tak boleh masuk dalam bahagian tu. Takut nanti kena penyakit. Kan? Ataupun ada efek lah pada badan kita ataupun pada ayam. Mungkin kita COVID ke dah berjangkit ke ayam pula. Aku pula kena COVID kata. Kau bawa COVID kata. Aku pun ayam kena COVID kata. Wallahualam lah. Tu je habis? Macam kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina wasaliqa wa lam taqabbal rizqan halalan barakatan katsira wa siyanya fata ya alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala fa'arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.